Alright semua, malam ni kita start dengan light paper 2 which is yang the last topic untuk form 4, and then this is the second last class untuk topik ni. Kira hari ni, hari Khamis, esok tak ada, and Sabtu malam, lepas tu settle. And bulan 12 nanti baru kita start untuk topik form 5 pula. Right. So dalam bab ni, alang-alang kat sini cikgu tunjuk ni the whole chapter. Nota ni korang boleh download daripada, sama ada after korang beli tu ada email, boleh download terus ebook ataupun yang korang dapat email tadilah. Okay, so this chapter kita belajar, kita fokus dekat dua fenomena of light. Okay, dua fenomena of light, reflex and refract. Okay, reflect and refract. So kita punya, maknanya kita fokus kat dua fenomena gelombang. Okay, kejap. Nak tengok apa yang korang nampak. Okay. Dua fenomena. Okay, reflection and refraction. Reflection pakai pada cermin, mirror. And refraction pakai kepada kanta. Okay, so kalau kita cerita terus kertas 2, untuk SPM, right? Untuk SPM kertas 2, cikgu tunjuk kat sini. Kalida dah ada ke belum? Ting. Tak, sorry. Okay, so bab light. Okay, this one. Okay, ni senarai topik yang keluar dalam kertas 2 SPM dari 2005 sampailah tahun lepas, 2019. Okay, so kalau dekat sini kita tengok secara randomnya tahun lepas, okay, tahun lepas soalan yang masuk di mana? Tahun lepas dah masuk bahagian essay. Tu dekat bawah tu. Binocular, okay, total internal reflection, pantulan dalam penuh, and application dia binocular. So dia masuk bahagian essay nombor 9. So kalau nombor 9, maksudnya soalan ni dekat bahagian B. So bahagian B tak ada kira-kira. So tahun lepas topik ni masuk dekat bahagian B, tak ada kira-kira. So expectednya, kalau ikutkan pada sini, expect lah kot untuk dia keluar sekali lagi tahun ni. Walaupun kalau korang tengok topik ni, total internal reflection, dia keluar agak banyak lah, 26, 2007, okay, lepas tu 2008 masuk essay, lepas tu dia rehat jap, tak ada, tak keluar, 11, 12, ulang balik, 11, 12, 13, 14, 15 tak ada, and then 16, lepas tu tak ada, 17, 18, and then 2019 dia keluar balik, total internal reflection. So satu topik lah. So expectednya yang possible yang lebih besar adalah kepada dua soalan. Either a mirror, cermin, ataupun soalan melibatkan lens, kanta. Okay, either mirror or lens. So maybe korang boleh take note untuk fokuskan topik mana yang korang nak belajar. Macam lens 2005, 2006 masuk essay. Lepas tu lama tak ada, 2009, and then 2014, 2017, and dia masuk dekat soalan yang kalau korang tengok situ nombor 8. Nombor 8 tu, macam kita akan buat nanti, nombor 8 tu markah dia banyak, 12 markah. Bahagian A, markah yang paling banyak, 12 markah. 2014 pun duduk dekat nombor 8, 12 markah. 2017 dekat nombor 5. Nombor 5 ni yang soalan compare, perbandingan. Okay, tu untuk kanta. Untuk cermin pun dia keluar duduk soalan yang boleh kata banyak markah. Macam 2010 duduk soalan nombor 7, ni 10 markah. Ni 8 markah, compare. Yang ni essay nombor 11,
So essay nombor 11 maksudnya akan ada kira-kira. And then 2018 duduk dekat nombor 7. Okay. 2017 dekat lens, 2018 duduk dekat mirror. Okay. So malam ni kita nak tengok soalan kertas 2 tadi. Okey. Ting. Tak keluar lagi. Alright. Cikgu yang tak nampak ke? Kalida, mana Kalida? Kalida tak ada ke? Tukar nama malam ni. Okey, kalau Kalida ada nanti tulis kat komen chat Cikgu tak tahu kot tukar nama malam ni. Right, so next one kat sini. Question yang kita nak tengok, kita start dengan cuba pergi ke bawah ni. Ting. Satu lagi, belum lagi. Okay. Alright, so this one. Okay, korang boleh tengok kat sini subtopik dia tak banyak, ada 4 subtopik macam cikgu tuliskan tadi. So expected dia antara lens ataupun mirror lah. Okay, total internal sebab baru keluar tahun lepas. Right. So kita fokus dekat soalan yang cikgu expect dulu lah. Kita fokus dekat soalan yang kita expect dulu. First one is kalau mirror, okay, selalu plain mirror ni tak ada. Kalau mirror, kita tengok kepada soalan nombor. Okay, sekejap soalan nombor 2. Right. Soalan nombor 2 ni. Tahun 2008. Soalan nombor 2. Right. Kalau mirror, okay, perkara pertama yang kita tips yang korang kena tahu bila belajar light is tengok dulu dia punya bentuk. Okay, the first tip is always look at the shape. Bentuk apa? So dekat sini concave, mirror, cermin, cekung. So bila concave and a mirror phenomena is based on reflection. Okay, berdasarkan fenomena pantulan. Right. And then bila kata concave, yang korang kena ingat, dia akan ada 5 karakteristik of image depend on the position of object. Okay. Right. So untuk mirror ada 2 perkara je kena tahu. Ray diagram, characteristic of image. Okay, ray diagram, characteristic of image. And kalau SPM memang yang keluar selalu concave lah, convex. Paper 2 tak, paper 1 ada, paper 2 tak ada. Okay, so dekat sini kita nampak objek dia is a pencil. Okay, pencil tu objek. And then image, kita nampak pencil tu jadi lagi besar. Right, so untuk concave mirror, perkara yang memang korang kena ingat, ni benda yang kena ingat. Sebab yang awal-awal ni untuk karakteristik semua ni benda yang korang kena ingat. So the characteristic is depend on the position, ada 5 position. So if you have concave mirror, dia akan ada focal point, titik fokus. Lepas tu dia akan ada center of curve, pusat lengkungan. Okay, 5 kedudukan is belakang C, DC, in between, F dan depan F. So untuk SPM, soalan yang popular untuk this one is yang dekat depan F ni. Yang cikgu tanda hashtag tu. Yang kat situ popular. Sebab yang kat situ image akan jadi in English become zoom. Okay, so cikgu tulis bahasa Inggeris dulu. Read. Okay. Rim. Banyak korang yang dah join kelas cikgu sebelum ni. So hopefully ni boleh cepat sikit lah. Read, rim. Zoom. So zoom yang dekat F ni, zoom yang sangat besar, infinity. Okay, yang dia selalu fokus yang the object less than the F. Objek kurang dari panjang fokus. Okay, kurang dari panjang fokus. Yang cikgu tanda hashtag tu.
Sebab apa? Yang ini aplikasi dia is a dental mirror, cermin pergigian. Okay, and dalam buku juga dia tulis cermin solid. Okay, cermin solid. Right. So tu yang ada application. Okay, so dia bagi gambar kat situ. Ini nombor 2. Nombor 2 maksudnya markah dia 5 markah lah. Soalan 5 markah. So kita tengok dia punya equation kat bawah ni. Ui, mana soalan ni? This one. Okay. Name the phenomena. Okay, so phenomena macam cakap tadi lah. Phenomena. Kalau cermin, reflection. Kalau kanta, refraction. Pantulan. Right. So betul dia bawah tu. The image is upright and magnified. Tegak and besar. Oh, lupa nak tulis di bahasa Melayu dia kan. Bahasa Melayu dia ni bahasa Inggeris. Read, stream, boom, boom ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu nyata, songsang, kecil. Nyata, songsang, sama saiz. Nyata, songsang, besar. Maya tegak, besar. Maya tegak, besar. Itu dekat sistem. Okay. Khalida dah ada belum? Okay, hai Khalida. Dah masuk Right. Okay, Maya tegak besar. So bawah pula, bila dia tanya satu lagi partner dia apa? So tu cakap kata kalau korang ingat, senanglah nak jawab. Kalau dah dia kata tegak besar, satu lagi kawan tegak Maya. Kawan upright, virtual. Dia tak boleh partner dengan orang lain. Virtual upright, virtual upright, virtual upright. Okay, real inverted, virtual upright. Maya tegak, songsang nyata, Maya tegak. Okay, that's a partner. Okay, real dengan inverted. So ni yang markah 3 markah. So soalan dia sampai situ je. Reflection 1 markah. And then Maya virtual 1 markah. 3 markah lagi ray diagram. So habis jawab. Okay, so macam lukis ray diagram. So ini yang popular tau. Ini yang popular. So korang kena tahu lukis. Kurang-kurangnya tahu yang ini. Kalau korang tak ingat cara lukis yang lain pun, kurang-kurangnya yang ini korang praktis. Korang tahu macam mana nak lukis. So this is based on reflection. So dia dah lukis satu. Cahaya pergi situ langgar. And dia akan converge, tumpu. Dia dipantulkan dan tumpu ke F. Okay, tumpu ke F. So being focus to F. Being reflect and dia ke F. So dia pun garis ke bawah. Dengan anak panah. Satu lagi kena ada panah. And buat putus-putus kat belakang ni. Okay. So this is 1 mark. Warna merah tu 1 markah. Okay, dia 3. Markah kedua dari objek pergi C. Okay, dari objek tu pergi C. Sekejap, korang punya lagi cantik kot. Pak cikgu ni kat pembaris ni dia macam okay. Korang boleh kontrol, cikgu punya dia susah nak kontrol. Okay, kat sini tarik pergi C straight. Right. Yang kalau warna hijau buat gini. Ke atas dan ke bawah. Okay, tengok anak panah tu. Atas ke bawah. Yang belakang ni sambung putus-putus. Okay. So there will be an intersection dekat yang putus-putus tu. Korang akan dapat image dia. Okay. So image dia di yalah, di sini image dia. Right. Siapa boleh beritahu cikgu? Putus-putus tu mewakili apa? Kenapa ada putus-putus? Putus-putus tu kenapa cikgu buat putus-putus? That dotted line tu
represent apa? Okay. Virtual, yes. Itu menunjukkan virtual. Right. So that one is virtual. Ada yang tanya apa ni? Password. Okay. So that the first one. Habis 3 markah. Okay. So korang boleh tengok tahun 2010 diulang lagi. Okay, tahun 2010 diulang lagi. Cuma kali ni dia buat concave mirror. Okay, dia buat concave mirror juga. Masih lagi concave mirror. Cuma kali ni soalan tu nombor 7. So nombor 7 markah dia 10 markah. Which is kalau 10 markah soalan modification. Kena modify. Okay, so apa yang kita nak modify kan? Contoh kita akan tengok lagi. So yang penting kat sini, bila korang jawab macam ni, ni apa karakteristik dia? Right. Jangan confuse lah. Sebab yang ini beza dia, dia tukar side tau. Tadi cikgu buat nota kat korang macam ni. Standard dia buat belah sini lah. Ni F, sini C, kan? Lepas tu objek duduk belakang C, objek duduk dekat C, is in between C and F, objek is at F, objek less than F. Okay, cikgu buat macam tu tadi. So yang ini, dia terbalikkan je, dia duduk belah sini. So objek dia duduk kat mana tu? And apa karakteristik of that object based on the gambar yang korang nampak? Boom. Dia masih lagi boom. Sebab masih lagi boom. Kenapa masih lagi boom? Sebab dia depan focal length. Yes, dia depan focal length. Dia masih lagi depan focal length. So kena tengok dia punya kedudukan. So dia just tukar side je. Just tukar side, tak ada apa pun. Tukar side saja. Okay, so maknanya soalan ni sama. Dia ulang balik. Cuma dia tukar sikit kedudukan. So kalau dia suruh kita lukis, macam mana pula nak buat yang ni? Sama je macam tadi. So yang pertama, cahaya bergerak. Okay. Cikgu lukis. Okay, korang tengok cikgu lukis ni, lepas tu korang beritahu cikgu. Betul ke salah? Right, garis merah ni betul ke salah? Betul. Betul? Betul. Salah ya? Okay. Cikgu kata salah. Salah ya? Sebab apa? Kalau salah kenapa? Sebab dia patut kat objek kan? Tak sampai line. Yes, Oh. sampai line. Kena sampai line tengah tu. Itu kesalahan yang selalu berlaku. Korang lukis sampai curve. Dia tak lukis sampai Oh. dia lukis sampai that normal line. Tu benda-benda yang selalu berlaku. Sayang tau. Sebab korang rasa dah betul tapi hilang markah sikit je. Tarik sikit lagi. Tarik sikit lagi ke belakang tu. Sentuh normal line baru patah balik. Okay. Sentuh normal line baru patah balik. That's the common mistake yang selalu berlaku, yang hilang markah, sayang hilang. Sebab kalau korang buat sampai curve, satu markah hilang. Okay. Yang kedua selalu tak hilang. Sebab apa yang kedua tak hilang? Yang ni lupa pula nak sambung. Belakang ni sambung. Putus-putus. Dotted line. Dotted line. Okay, tu baru satu. Lepas tu garis kedua, macam cikgu buat tadi. Objek tu tarik sampai sentuh C belakang. And then straight je. Sentuh normal, jangan sentuh curve. Sentuh normal. Baru buat putus-putus. Okay, so korang akan jumpa dekat belakang tu lah. Ni sepatutnya cikgu kena tambah sikit lagi ni. Atas sikit. Okay, sini. Okay, lepas tu baru lukis dia punya image. 90. 90. 90 darjah, 90 darjah. Okay, 90. Ini image dia. Okay, ni pun cikgu bagi 2 markah. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa salah yang tak dapat 1 markah hari ni? Nak panah? Anak panah kat mana?
Anak panah Dua-dua. Ke atas ke bawah. Ke kiri ke kanan kat hijau. kat hijau atas bawah. Right? Dapatlah baru 3. Itu baru 3. Okay. So lukis ni 3 markah. So kalau boleh tolong ring diagram tu tolong buat banyak kali. Tolong sangat. Sebab dia markah percuma. Kalau korang dah biasa buat markah percuma, free. Free marks. Okay. And then dia tanya kat sini, what is the meaning of focal? Cikgu. Ya? Yang image tu tak payah dotted ke? Arrow untuk image tu. Oh, betul lah. Virtual kan? Dapat 2 lah. Cikgu tak buat 2. Tapi image selalunya dia image dotted better lah sebab virtual. Virtual. Okay, virtual. Image tu, titik-titik tu mewakili maya. Okay, lepas tu korang tengok dia punya anak panah tegak ke atas. So upright. And then satu lagi benda yang boleh nampak, size. Image dia lagi tinggi. So lagi tinggi magnified. Besar. Right. Okay, dah mengeluh lah. Relax lah. What is the meaning of focal point? Okay, apa masuk focal point? Aduh. Okay, apa masuk focal point? Okay, focal point. Bahasa Inggeris dulu. Tak tahu. Tak tahu, okay. Focal point is a point on principal axis. Okay, cuba bahasa Inggeris dulu. Where the light will converge or diverge from, kalau kat sini mirror lah. Sebab cermin lah, kita buat cermin. Okay, so titik titik di mana principal axis principal axis bahasa Melayu apa? Okay. Di mana cahaya akan ditumpukan atau ditumpukan Dicapahkan boleh cikgu? dicapahkan, diverge. Kita tengah mencari perkataan tu tadi. Dicapahkan dari cermin. Okay. Yang capah tu yang mana? Cermin apa? Sekejap, principal axis bahasa Melayu apa? Alamak. Paksi utama. Paksi utama. Thank you. Okay, titik di paksi utama. Cahaya ditumpu dan dicapahkan. Okay, maksudnya macam ni. Kalau kita cerita yang cermin sekarang ni, which is a concave, cekung. Okay. Kalau cekung, F ni adalah tempat cahaya ditumpukan. Okay, ni cekung. Tapi kalau cikgu ada cembung, in English kita panggil convex mirror. So yang ini adalah di mana tempat cahaya, contoh cahaya bergerak kat sini. Okay, cahaya gerak. Langgar. Mana cahaya dicapahkan. Dicapah tu, diverge tu macam ni. Dia ke atas.
Okay, so semua tu datang daripada F. Sama ada dia nak capah ke, dia nak tumpu ke, itu dekat titik boleh nampak kan kalau tu buat macam ni, besar ni? Boleh. Okay, tu maksud dia. That point, that's the point. Principal axis yang mana? Principal axis yang ni garis ni. Ni principal axis yang tengah garis ni, tengah-tengah ni. Tengah-tengah cermin ni, ni principal axis. Okay, so F tu mesti berada di principal axis, di paksi utama. F tu adalah titik dekat paksi utama yang mana cahaya akan ditumpukan, converge, or dicapahkan, diverge from the mirror. Okay, that's focal point. Okay. Right, tu satu maksud, satu markah daripada 10. 3 markah lukis, confirm dekat bawah kan ada punya, 3 markah lukis, so kita dah dapat 4. Nampak? Draw ray diagram. Benda wajib, kalau cermin benda wajib soal. Ciri-ciri lukis ray diagram, wajib. Okay, sekarang ni C lah. Okay, so selain daripada dental mirror, apa lagi? Cermin pergigian yang cikgu cakap tadi, concave mirror dia guna juga sebagai reflektor. Dalam torchlight, dalam reflektor lampu kereta, okay, lampu kereta punya bentuk tu, lampu kereta tu dia ada reflektor dia bentuk concave. Okay. Technical issue. Okay. So tu reflector, dia sekarang ni dia kata ray S from the filament bulb is incident at point O on the concave reflector. Okay, dia suruh complete the path of ray S in diagram 7.2. Okay, state the light phenomena involved. Okay, kita buat nombor 2 dulu. Benda ni nama dia reflector, pemantul. Apa fenomena dia? Pantulan Reflection. cahaya. Reflection. Okay, reflection lah. Light. Pantulan. Lah itu je ke? Itu je lah soalannya. Okay, dia suruh complete the path of ray. Okay, so pantulan apa yang kita kena tahu? Pantulan orang kata apa, bila dia langgar pemantul ni, dia akan dipantulkan. Okay, kalau kita belajar law of reflection, hukum pantulan ni maksudnya gini. Okay, ni kalau cikgu buat sini, ni dia punya apa tu nak kata, normal line. Okay, garis hijau tu normal line. So, bila cahaya langgar tu sudut kat sini, dia direflectkan, dipantulkan. So, dia akan lalu sini. So, cahaya tu dipantulkan. So, bila torchlight tu langgar sini, dia dipantulkan lagi. Okay, bila langgar tu, dia dipantulkan. Tu reflection lah. Tapi kita buat yang atas je, dia suruh buat S je, yang atas bawah tak ada. Okay, yang atas tu. Lengkapkan, kita buat cahaya tu keluar, gerak keluar, being reflect, dipantulkan, bergerak keluar. Tu dah cukup dah. Berapa markah tadi? 2 markah. Okay, 2 markah dia nak nampak apa? That normal line kena ada. And garis light tu. Okay. Tu dia punya ray. So ray diagram 3, fenomena 1, lengkapkan ni 2. So 3 campur 1 campur 2 dah 6. And then tadi focal point dah 7. 7 markah dah. Yalah 7 markah. Okay, so sekarang ni dia tanya nombor 7. D. Modify. So kena modify sikit. So bahagian, kalau nombor 7, dia macam bahagian essay nombor 9. Nombor 10, korang kena modify. So do the modification.
Okay, so dia nak modify apa? Kita baca dulu. The torchlight in diagram 7.2 does not produce a bright parallel ray. Tidak menghasilkan sinar selari yang cerah. Okay, suggest the modification that can be made to produce a bright parallel ray through this aspect. So kena tukar ikut aspek dia. Yang pertama, kedudukan mentol nak duduk mana kalau kita nak cahaya tu keluar, reflect. And then kedua, the curvature of the reflector. Curve dia tu lagi besar ke, lagi kecil ke. Alright, and then another one, apa lagi? Oh, suggest ada method. Okay, tak apa. Kita buat dua dulu. Kita tukar dulu. So, position of the bulb nak letak kat mana? So, kalau kita nak dia dipantulkan dengan lagi cerah, mesti letak di titik fokus. Dekat F. Maksudnya, kalau kita ada curve tu, okay, kalau kita tahu curve tu berapa besar curve dia, katalah F dia dekat sini, inilah korang kena letak mentol. Mentol tu dekat situ. So the position of the bulb is at the focal point. Mesti diletakkan di titik fokus. Okay. So baru dia boleh pantulkan, sebab dia dekat titik fokus, so dia boleh pantulkan lagi banyak cahaya. Di end apa-apa dia akan pergi ke titik fokus. Okay, the curvature of the reflector. Curvature of reflector kita nak kena ada bigger, besar. Bigger curve. So bigger curve yang mana? Contoh cuba ni, warna merah ni atau warna biru. Mana bigger curve? Merah. Merah. Warna merah. So kalau curve dia lagi besar, apa efek dia? So lagi banyak cahaya boleh dipantulkan. More light can be reflected. Lebih banyak cahaya boleh dipantulkan. Tapi dekat sini dia tak minta reason. Dia just minta nak tukar apa je. Okay, tapi kalau dia tanya reason, more light can be reflected. Okay, the last question kat situ dia tanya, suggest one other method to produce brighter ray. Okay, apa lagi korang boleh buat supaya kita dapat cahaya lagi cerah? Try fikir apa boleh buat supaya dapat lagi. Tambah kuasa mentol. Tambah kuasa mentol boleh, acceptable. Ni open end, so dia terima. Kalau benda yang boleh tambah, kita tambah kuasa mentol. Use mentol with higher power. Okay, lagi? Kalau tak tukar mentol, shiny surface, okay. Good. Kalau boleh, kalau korang bagi cadangan, komen dekat ni everyone, jangan komen personal kat cikgu. Sebab kalau korang komen kat everyone, dia keluar dekat screen semua kawan-kawan yang lain. So semua orang tahu apa cadangan yang ada. Okay, so shiny surface boleh, acceptable lagi? More battery. More battery boleh? Dia kata, cikgu bateri tak ada kaitan dengan bulb cahaya. Memanglah tak ada kaitan dengan bulb cahaya. Dia bukan tanya pasal cahaya pun. Dia tanya pasal nak jadi cerah. Torchlight. Torchlight pakai apa? Takkan korang pakai torchlight. Pakai apa? Hand generator. So pakai bateri. Tambah bateri boleh. Add more bateri. Boleh lah. Benda-benda yang dia open end. Maksudnya asalkan benda tu boleh menyebabkan torchlight lagi cerah, semua terima. Okay. Semua dia terima. Right. Mentol lagi besar, shiny surface, tu semua boleh terima lah. Okay, the next one, apa lagi soalan Next, tutup, next. Okay, tu cermin. Ini masih lagi reflection, cermin, kejap kita tengok ada tak yang kanta. Ni bukan reflection, dia salah ni. 5.2 mana reflection? 5.2 ref. Tempat sini hujan. Almost everyday hujan. Tempat korang hujan tak? Tengah hujan ke? Tengah hujan juga.
Hujan. Wah. Dah gila. Cikgu pun hujan juga ni. Tu lah lebat gila. Kat sini pun lebat gila. So cikgu terpaksa merapatkan mikrofon supaya korang tak perlu dengar bunyi hujan. Dengar tak bunyi hujan? Kalau yang daripada Tak dengar sangat. tak dengar. Dengar. Ya, Cikgu dah dengar adjust. sikit. Cikgu dah adjust mikrofon tu keluar suara cikgu je. Dia tak ambil bunyi belakang. Okay, so ini refraction. Refraction nak kata possible keluar boleh juga. Tapi sebab selalunya kalau refraction, dia banyak partner up dengan, macam mana cakap, kalau refraction ni ada soalan yang refraction je. Ada soalan yang refraction campur total internal, pantulan dalam penuh. Tapi tahun lepas SPM dah keluar pantulan dalam penuh. So kita boleh kata pantulan dalam penuh tu korang boleh, bukan jangan belajar tau, hati-hati. Cikgu tak cakap tak belajar. Cikgu kata boleh, korang tinggalkan dulu. Maknanya boleh fokus dulu yang topik lain baru nak ambil dia. So dekat sini ni fenomena apa? Cahaya masuk dalam air. So ini fenomena je refraction, pembiasan. Okey, siapa boleh bagi tahu macam mana fenomena ni berlaku? Ada satu markah kat situ. Macam mana pembiasan berlaku? Bending of light when travel to different optical density. Betul? Good. Okay, the light band when it's enter different optical density. Okay, because it's enter different optical density. Bahasa Melayu dia apa? Bahasa Melayu dia kerana cahaya, okay, light, cahaya memasuki kawasan berbeza. Okay, apa ayat yang tepat? Berbeza apa? Ketumpatan optik. Okay, put that word, optik. Kalau bahasa Inggeris, tolong bubuh optical density. Okay, optical density. Okay, so yang ini ini lukis juga. Ni. Okay, ni ada kira. Right. Okay, ni show man shooting a fish as seen by him in the water. So yang dinampak tu image of the fish. So his shooting does not hit the fish. Okay, yang kat sini kalau kita nak jawab yang ni, perkara pertama yang ni kesalahan lazim dia adalah cahaya. Selalunya korang buat cahaya tu daripada manusia tadi, penembak tu pergi ke ikan. Salah. Sebab orang tu yang tengok image. So kalau orang tengok image, cahaya tu mesti daripada ikan masuk ke mata. So anak panah kena betul. So anak panah mesti ikan ke mata. Okay, maksudnya kat sini, okay, anak panah cahaya dia, cikgu buat dulu. So ni dari mata. Cikgu bikin dari mata dia. Straight. Okay, sampai kat sini. Okay, sampai kat sini dia dah. Sekejap. Okay, sampai kat permukaan air. Right, so sampai kat permukaan air. Kejap Saya ingat dah cikgu punya ni. Okay, sampai kat permukaan air maksudnya cahaya sekarang. Cahaya dari air. Sebenarnya cahaya dari dalam air. Okay, so bila dekat sini maksudnya dia dah berada di sempadan, boundary between water and air. Sempadan antara air dan juga udara. So kita ada normal line kat sini. Itu normal line dia. So perkara yang korang tahu pasal refraction, setiap bahan ada nilai yang tetap. So untuk SPM yang popular is refractive index N. Untuk air udara, nilai dia is 1.0. Kalau water 1.33. Okay. And kalau glass, untuk SPM nombor yang dia suka pakai 1.5. Okay, ataupun 1.66. Ni nombor yang dia popular lah, popular. And kalau korang ada diamond
Refractive index dia 2.42. Nilai-nilai ni nilai tetap. Tak boleh ubah. Okay. Nilai tu juga menunjukkan apa? Lagi besar nilai N, meaning lagi dense. Okay, tapi lagi tumpat, tapi cahaya akan bergerak lagi speed ataupun laju cahaya jadi lagi rendah. Okay, maksudnya kat sini kalau macam diamond. Diamond 2.42. So dia paling tumpat, denser. So cahaya bergerak dalam diamond lagi perlahan. Sama juga kalau compare glass dengan air. So dalam air dia gerak lagi perlahan, lagi laju berbanding glass. Sebab air 1.33, glass 1.5. Itu benda yang kena asas dia. Asas untuk refraction. Okay, so masuk pada lukisan ni. Yang tadi image ikan tau. Image ikan ni korang sambung dengan anak panah tadi, sambung putus-putus. Sebab image ikan tu maya, virtual. Image ikan tu tak wujud. Right. So, bila kita nak lukis ikan sebenar, cuba buat warna hijau ni, ikan sebenar adalah di bawah. Okay, bawah tu korang boleh sengit ke macam ni ke? Nak sengit atas sikit ke? Terpulang lah. Okay, contoh cikgu sengit macam ni lah. So garis hijau ni menunjukkan kat mana ikan sebenar. Okay, ikan sebenar mesti berada ni, kita tengok ni. Dia mesti sama dengan image tadi. Dia betul-betul atas image. Okay, dia bawah image. Ikan tu, atas ikan tu image dia. So ikan sebenar duduk kat bawah ni. Okay. So anak panah mesti dari ikan keluar pergi ke udara. So dekat sini sudut dia mesti lagi kecil. Dekat udara sudut dia lagi besar. Tu wajib lah. Dan sudut tu mesti kalau contohnya sebagai contoh. Okay, sebagai contoh katalah cikgu kata sudut ni 20 darjah. Contoh. Okay, cikgu boleh cari sudut kat atas ni. Macam mana cikgu nak cari sudut kat atas ni? Siapa boleh bagi idea dia? Macam mana cikgu nak cari sudut kat atas tu? Siapa ada idea? Index. Refractive index. Okay, apa formula refractive index? N, refractive index sama dengan, kalau dekat formula, dia bagi sin I bagi sin R. Tapi korang kena careful. Sebenarnya nak pakai formula ni, sin sudut besar bagi sin sudut kecil. So korang tengok balik dekat gambar tu. Sudut besar dia yang mana? Yang warna hijau, garis hijau kat bawah ke? 20 ni? Atau merah yang tak tahu tu? Merah. Merah. Maksudnya sin sudut merah tak tahu. Okay. Sin sudut merah tak tahu. Bahagi dengan sin 20. Okay, nilai N dia? Nilai N dia nak ambil mana? 1.0. 1.0. 1.0 udara. 1.33. 1.33. Sebab dia gerak dari dalam air. Okay, 1.33. Right, kita memang tak pernah pakai pun udara tu. Kita akan pakai nombor yang lain. So 1.33. So carilah matematiknya. Sin R. Warna merah. Sin R tu warna merah. Okay, so cikgu susun balik. Sin R adalah bersamaan 1.33 darab sin 20. So korang akan dapat. Okay, tekan kalkulator. Shift sin. Dapat berapa? Okay, so menggunakan kalkulator 1.33 darab sin 20. Jawapannya 0.45. Tapi belum lagi jawapan sudut. Shift sin 27.05 kan? So 27. 6. 06. 2706. Ambil 27 je lah. So atas ni sudut dia 27.
Okay, ni tak dalam soalan, ni contoh. Ni cikgu bagi contoh. Soalan ni tak minta benda ni. Ni soalan contoh tambahan. Okay, cikgu tambah soalan tambahan. Yang lukis tu dia minta lah. Okay, yang lukis tu dia minta lah. Right. Yang lukis tu akan ada markah. Okay. So boleh kita continue soalan bawah. Ni contoh soalan tambahan Ni contoh soalan tambahan. Okay. So pertama, give one reason why the shooting fail to hit the fish. Kenapa dia tak dapat tembak? He didn't shoot the target below. Okay, tak, itu reason ni dia itu cadangan kalau dia nak tembak ikan. Bagi reason kenapa dia tak dapat tembak ikan tu. The fish He hit the image. image. Because the shooter is targeting the image of fish. Dia bukan target fish tapi dia target image of fish kerana penembak mensasarkan kepada image ikan, bukan Betul. ikan. Ya? Kalau kita fikir kebat, boleh ke kalau kita letak macam the gun has faculty? Tak boleh. Tembak tak kena sebab gun tu rosak. Tak boleh. Tak berapa, tak boleh terima kot. Tak pasti lah, China. biasa tak terima. Dah ambil from China. Kena ambil on the angle of light lah. Maksudnya dia tembak tapi kenapa tak kena. Bukan sebab gun tu. Dia tembak tu kenapa tak kena. Okay, draw the two light ray to determine the actual position of the fish. Okay, kita dah lukis. Alright, tu dah lukis dah. Lepas tu tu markah, and the next one. Kalau cikgu laju bagi tahu laju ke? Boleh follow? Ya, Boleh. Tu light ray. Boleh. Soalan bawah dia hilang. Boleh. So next adalah marks with X, the actual position of fish. So yang dekat ikan tadi dia tak payah lukis ikan. Dekat ikan tadi dia suruh tanda X. So kat ikan tadi tandalah X. Tandalah X. Ikan tu sepatutnya X. Okay, ikut soalan dia suruh tanda X. So dia suruh tanda X, kita tandalah X. So the next one apa lagi? Okay, give one suggestion macam mana dia nak tembak ikan tu tepat. Aim below the image. Aim below the image. Okay. Aim below the image. Buy a new gun. Buy new gun. Aim below the image. Sasarkan di bawah image. Right, so bawah ni kira. So untuk refractive index, korang kena tahu refractive index, perkara yang korang kena tahu adalah, sekejap balik kepada nota tadi. Susah juga nota kat atas, sekejap. Untuk refractive index, korang kena tahu ada beberapa formula lah. Okay, ada beberapa formula. So dekat sini daripada, kalau kat sini ada 4 formula lah. Ada 4 formula yang ada N tu ada 4. Okay, N tu mewakili refractive index. So pertama refractive index, indeks biasan dia tak ada unit. Okay, dia tak ada unit. Lepas tu nilai dia tu memang sentiasa lebih besar dari 1 and dia dah ada nilai yang tetap. And ni yang cikgu bagi tahu korang tadi, nilai tu lagi besar nilai N, lagi denser lagi tumpat, laju akan lagi perlahan, and dia ada formula. Okay, ada formula kat sini. Yang ini daripada 3 formula yang ini, yang atas ni diberi. Ada dalam senarai. Cuma selalunya korang terperangkap guna formula tu ikut dia bagi. Dia maknanya dia pakai sin I, sin R, korang pun pakai sin I, sin R. So cikgu buat hashtag kat tepi tu. Make sure kalau nak pakai formula yang atas,
sudut besar duduk kat atas. Okay. Bahasa mudahnya, kalau kita kata refractive index kena lagi besar dari 1, kena lagi besar dari 1. So kita belajar matematik pecahan. Kalau korang nak lagi besar dari 1, mestilah nombor besar duduk atas, nombor kecil duduk bawah. Contoh kalau cikgu ada 2/3. 2/3 takkan dapat lagi besar dari 1. Sebab 2/3 korang akan dapat 0.6666 sebab nombor kecil kat atas. Tapi kalau korang dapat lagi besar dari 1, 3/2. Nombor besar kat atas. Baru boleh dapat lagi besar dari 1. So dia terpakai kepada semua formula tu. Maknanya kalau kita cerita laju, so formula tu dia akan pakai laju yang paling laju, which is laju cahaya dalam vacuum, nilai C. Inilah paling laju, 3 kali 10 kuasa 8. Tak ada dah lagi laju daripada tu. So bahagi dengan laju yang lebih perlahan. Bila masuk medium tadi kan, dia jadi lagi perlahan. Okey, kalau ada bagi kedalaman pula, kedalaman sebenar, paling dalam, bahagi kedalaman ketara. Kalau macam gambar tadi, maksudnya gambar tadi tu, image dia, berapa jarak image, duduk bawah. Berapa jarak objek, berapa jarak ikan sebenar, itu duduk kat atas. Itu contohlah. Okay. So kalau kita balik kepada soalan tadi, lupa pula. Yang pertama bagi, yang kedua ni tak bagi, yang ketiga ni dia ada bagi. Okay, so daripada formula tu bagi, tak bagi, and bawah ni sekali lagi tak bagi. Untuk pantulan dalam penuh ni, yang ni tak bagi. And 1/sin C tu tak diberi, tak bagi. Okay, daripada 4 formula 2 bagi, 2 tak. 2 bagi, 2 tak. Okay, so soalan dia tanya yang mana? Yang bagi ke yang tak bagi? Okay. Oops. Nak kena turun balik. Scroll. Tadi berapa ni? Ini scroll lagi. Okey. So kat sini. Right. The speed of light. Ni dia bagi speed of light. Speed of light in air tu kira dalam udara ataupun dalam vacuum, dia bagi 3 kali 10 kuasa 8. Ini yang Cik cakap tadi. Ini speed of light yang paling laju, ni lah nilai dia. Tak ada lagi laju daripada ni, tu laju cahaya. And then dalam air, dia jadi lagi perlahan. Korang boleh tengok situ nilai. Dalam air lagi perlahan, 2.25. Sebab lagi denser dari air. Okay, lagi denser, speed become lower. Lagi tumpat, speed laju jadi lagi perlahan. Okay, dia suruh kira refractive index. So refractive index N, macam saya cakap tadi, nombor besar bahagi nombor kecil. So speed of light in the air, in the vacuum, divide by speed of light in the medium, V. So speed of light in the vacuum is 3 times 10 to the power of 8 meter per second, divide by 2.25 times 10 to the power of 8 meter per second. So potong tu tak adalah unit. And korang dapat berapa dia punya refractive index, which is kalau dia minta refractive index of water, kalau korang tak kira pun korang tahu jawapan dia berapa. Berapa jawapan dia? 4/3. 4/3? 1.33. 1.33. Pakai perpuluhan, 1.33. 1.33. Salah ke kalau guna fraction? Selalu kita pakai perpuluhan, tak pakai fraction. Okay. So yang bawah pula dia guna pula real depth. So dia tanya the real depth of the fish. Ya. Yeah. Tu N kan? Saja je test, tengok siapa perasan. Cik baik, okay perasan. Okay, so N 1.33, refractive index 1.33. Okay, nombor 2, thank you, Teguh. Okay, yang kedua real depth. Okay, real depth of a fish in water. Berapa kedalaman sebenar ikan? Kalau apparent depth, kedalaman ketara tu image tadi. Kedalaman image tadi. Okay, kedalaman image ikan 1.8. Berapa kedalaman sebenar? So, refractive index sekali lagi, real depth over apparent depth. Okay, refractive index untuk air memang 1.33 pun.
nilai tu tetap. Sebenarnya kalau korang faham konsep dia, dia tanya je air, korang tak payah kira pun tahu 1.33. So D tak tahu berapa, tapi apparent depth 1.8. Okay, so D dia mestilah lagi dalam. 1.8 darab 1.33. So the real depth is ni meter. Ni meter. 2.4 lah, 2.394. Kalau tepat dia 2.394. Cikgu, Ya. Yeah? kalau dapat jawapan tadi kan 1.33333 kan? Betul. Kalau kita terus darat dengan 1.8 dapat 2.4. Oh, terus darat dapat 2.4. So pakai 2.4 lah. Okay. Boleh, tak ada masalah. Round off pun boleh. Okay, round off pun boleh. Kalau direct darab dapat 2.4, yes. Okay, boleh juga. Dia terima. Dapatlah jawapan dia kat situ. Cikgu, Ya, macam indeks biasa ni dia dikira daripada medium yang lagi tumpat je. Oh, okay. Dia bukan dikira medium lagi tumpat. Dia sebenarnya, formula dia sebenarnya macam ni. Kalau contoh kan, cuba buat bawah ni water. Atas ni air. Okay, water lepas tu air. Cikgu buat macam ni. Ini normal line. Okay, normal line. Lepas tu cahaya bergerak. Kita ambil daripada, kata kita tukar sikit lah. Tadi daripada ikan keluar ke orang. Maksudnya soalan tadi daripada water, cahaya bergerak di water pergi ke air. So dia bend away dari normal. Itu yang kita buat tadi, ikan tadi. Kali ni katalah kalau cahaya bergerak dari air, dari udara, okay, dari udara, masuk dalam air, apa jadi? Towards normal. Mendekati normal. Towards normal kan? Towards normal. Alright. Katalah cikgu ada sudut kat bawah ni sebagai contoh 30. Okay, berapa sudut atas? Okay, siapa yang lagi besar? Atas ke bawah? Bawah. Atas kan? Atas. Okay, kenapa atas? Sebab yang ke bawah ni dia towards normal tadi dia dah kecilkan dia punya angle lah. Good. Good, betul. So, bila dia dah dekat dengan normal, maknanya dia jadi kecil. Atas ni sudut besar. Okay. So, sebenarnya dia punya formula adalah macam ni tau. Refractive index udara darab sin sudut dekat udara. Okay. Lepas tu sama dengan refractive index dekat air, water, darab dengan sin sudut dekat water. Okay, dapat So, kalaulah cikgu buat, cikgu nak ambil sudut besar bagi sudut kecil. Macam ni cikgu nak susun sudut besar bagi sudut kecil? Sudut mana besar? Sudut udara besar, betul tak? So, sudut udara besar, so cikgu akan dapat macam ni. Sin sudut udara, cikgu pindahkan sin sudut air, water. Okay, lepas tu refractive index dia, ni kita nak pindah, darab silang. Maksudnya water duduk atas kan? Water kat atas, udara kat bawah. Okey. Berapa refractive index untuk water dengan udara? Water 1.33. Udara? 1. 1. Jadi kalau cikgu 1.33 bagi 1 dapat apa? 1.33. 1.33 juga. Sebab tu formula dia N sama dengan mudah dia adalah refractive index sama dengan sin sudut besar bahagi sin sudut kecil. Okay. Sebab kalau kita bahagi tu, dia dapat bahagi dengan 1. So bagi dengan 1, nombor dia sama. Boleh tak? Faham tak kenapa kita ambil N bagi sudut besar, sudut kecil? Kalau cikgu bagi pun, bawah ni 1. Bawah ni 1. Sebab udara. Indeks biasa ni guna untuk apa? Indeks biasa tu kira sebab nilai tu dah tetap, jadi kita boleh tahu berapa sudut pembengkokan cahaya. Okay. Macam tu. Berapa sudut bengkok cahaya tu. So,
dari situ sebenarnya banyak benda lagi kita boleh cari. Contoh, macam mana kita tahu radius bumi? Ataupun macam mana orang tahu berapa radius matahari? Okay, ada ke orang datang pergi matahari ukur? Ada. Betul, pernah fikir. Cuba fikir. Macam mana? Tak tahu. Buat anggaran. Dia pakai matematik. Maksudnya, contohnya kita dekat bumi kan. Kita ambil radius bumi lah. So, radius bumi dia buat macam ni lah. Kira ni bumi, kan benda bergerak. So bila bergerak, bila kita keliling matahari, so kita tahu ni matahari. Bila kita berpusing, kita tak akan duduk tempat yang sama tau. Maksudnya mungkin hari ni sudut matahari tu kat sini. Okay, lepas tu esok bila matahari kita dah pusing, matahari sudut dia kat sini. So dari situ dia ada macam sudut-sudut tu dia pakai Pythagoras theorem. Lebih kurang lah, cikgu bagi bahasa mudah dia. Dia pakai sudut Pythagoras theorem semua, kira-kira ni radius bumi. So dia berdasarkan matematik. Dan data yang dia ambil tu daripada cahaya. Sebab apa cahaya? Kalau cahaya tak ada, korang tak tahu berapa panjang dia. Oh. So yang Terima kasih cikgu. pacak kayu, tengok berapa jarak kan. Boleh kira. Dari situlah kita kira berapa jauh, berapa ni. Even kalau macam bulan bintang tu pun kita boleh tengok. Kalau cerah tu boleh tahu planet apa. Dia ada dia punya ni lah, tapi tu lagi detail. Kalau siapa yang minat tu korang ambil bahagian sains angkasa. Lagi banyak belajar. Cikgu, saya ada satu soalan. Apa dia? Kalau macam mana saya nak tentukan yang N tu ambil water ke air ke diamond ke N yang tepi Okay, yang kat tepi tu, good question. So kalau cikgu tunjuk matematik, so cikgu bagi tip mudah dia. Tip mudah dia adalah kita ambil nilai N yang paling besar lah. Okay. So kalau macam N paling besar. N paling besar. So kalau macam kata tapi selalu dia akan, kenapa dia pakai N ni? Sebab kan kita banding dengan udara satu. Okay. Tapi kalau katalah dia buat soalan macam ni, dia tukar sikit. Katalah cikgu ada dua bahan. Cikgu pecahkan lah. Tapi macam benda ni macam tak possible lah sebab kaca dengan diamond. Tapi tak apa lah, kita buatlah konon wujud. So atas ni diamond, lepas tu bawah ni kaca. Okay. Diamond berapa refractive index dia? 2 point berapa ni? 2.42. 2.42. Okay. Kaca, refractive index kaca, kata ambil 1.5. Okay. 1.5 So lepas tu katalah cahaya bergerak. Okay, ni sekali lagi kita nak test. So sekarang cahaya bergerak dari diamond. Okay, dari diamond nak masuk kaca. Katalah cahaya yang gerak dari diamond ni cikgu bagi 30. Okay, masuk kaca, perkara pertama, masuk kaca, korang kena tahu dulu. Dia dekat dengan normal ke dia jauh normal? Weh. Jauh. Sebab apa? Sebab diamond lagi tumpat. Diamond lagi tumpat, good. So bila cahaya dari diamond turun ke kaca, diamond lagi tumpat. Macam mana tahu tumpat? Nombor dia besar. Kaca 1.5, nombor dia kecil. So kurang tumpat. So dia akan away. Okay, dia akan away. So sudut ni tak tahu berapa. Okay, cikgu buat warna hijau. Sudut ni tak tahu berapa. Tapi kita tahu dia besar. Tak boleh buat warna hijau sebab diamond warna kaca warna merah. Okay, sudut warna merah. Right. So yang atas ni kita buat warna hijau. Baru kena. Ni warna hijau. Okay. So macam mana kita nak kira dia? Asas dia adalah refractive index diamond, cikgu buat D, diamond, darab dengan sin sudut yang ada dekat diamond. Lepas tu sama dengan refractive index dekat kaca darab dengan sin sudut dekat Kaca. Okay, kita nak cari sudut kat kaca. Right, kita nak cari sudut kat kaca. So sudut kat kaca besar kan? Betul besar. Okay. So kita pindahkan. So sudut kaca besar, so kita biar dia dekat atas. Sin sudut kaca. So sudut dekat diamond kecil. So kita pindah bawah ni. Sin sudut diamond. Okay, refractive index macam mana pula? N kaca tu bawah N diamond. N kaca bawah N diamond, betul.
Okay, yang ini dia akan jadi 2.42 bahagi 1.5. 0.5. Ha, Okay, sin tak tahu bahagi sin 30. 30. Okay. Kenapa yang ini dia jadi 2.42 bahagi 1.5? Sebab yang kalau soalan yang selalu keluar, dia buat air dengan udara, kaca dengan udara. Jadi bila udara, bawah tu akan letak 1. 1. Tapi yang ini kita akan letak 1.5. 5. Dapat? Dapat. Setakat Dapat. SPM tak pernah lagi. Benda ni tak pernah tanya. Macam SPM tak pernah tanya. SPM selalu dia akan buat air, udara, kaca, udara, diamond, udara. So kenapa korang tak perlu tulis bahagian bawah? Sebab bahagi dengan udara, refractive index dia 1. 1. Okay? Okey. Alright. Sebab tu cikgu kata tip dia tadi, yang besar duduk kat atas. Refractive index besar duduk kat atas. Okay, baik. Good question. Thank you tanya. So, macam mana nak tahu ambil N mana? Ambil N yang besar duduk kat atas. Baik. Alright, settle. So, bahasa mudahnya formula ni besar duduk kat atas, kecil duduk kat bawah. So, susun dia tu besar duduk atas, kecil duduk bawah. Okay. So, ni total internal. Sebab dia dah keluar SPM tahun lepas. So, cikgu rasa kita tak buat topik ni lah. Okay, kita cuba cover yang ni dulu. Kalau ada masa ni baru kita buat ni. So, dia dah keluar tahun lepas. SPM tahun lepas dah keluar. Possibility tu rendah gila lah kalau dah keluar tahun lepas tu. Kalau paper 1? Paper 1 semua topik keluar. Paper 1 semua topik keluar. Oh, okay. Paper 1 ni dia kalau contoh macam cahaya ada 4 subtopik 4 soalan lah. Haba 4 subtopik 4 soalan. So dia memang dia akan cuba keluarkan kalau paper 1 satu persatu subtopik yang ada. Okay, dia cuba keluarkan. Okay, so total internal nanti dulu tak nak. Internal. Okay, kita ambil lens. Alright. So sekarang masuk kepada lens. Macam cikgu cakap tadi, kalau dah total internal keluar, kita fokus kat dua yang lagi besar possibility, which is a mirror and lens. Cermin dengan kanta, and yang refraction macam tadilah, air, cahaya, yang tu possible. Tapi total internal dah keluar tahun lepas, possibility dia low. So yang ini 2009, soalan nombor 8. So kalau soalan nombor 8 korang kena choose. Dia akan ada soalan pilih mana yang sesuai. Tapi dia akan mula dengan benda yang sama. Which is korang kena lukis ray diagram, korang kena bagi tahu karakteristik, korang kena bagi tahu fenomena, okay, perkara asas. Sebab kat sini bila dia kata lens, kanta, tulis dia kanta dah tahu dah fenomena dia apa. Korang boleh tengok soalan susulan dia sama je. Apa fenomena dia. So this one will be refraction, pembiasan. Kalau nak nampak gempak sikit dia kena tulis macam ni. Pembiasan cahaya. Okay, refraction of light. Barulah nampak bijak sikit. Okay. Why isn't magnification? This is magnification. Ini pembesaran lah ni, kanta pembesar. Okay, sudah tanya apa? Alright, so untuk lens, antara dua lens, kalau yang SPM, paper 2, tak pernah lagi masuk soalan convex lens. Okay, cikgu ulang balik. Convex pula. Concave lens. So untuk SPM, setakat ni soalan SPM semua convex. Yang ni convex. Okay, convex. Sebab convex ada banyak application. Concave tak ada. So convex lens sebab dia ada application, that's why dia suka tanya. Okay, so perkara pertama yang korang nak tahu bila convex lens yang memang dah kena simpan dalam kepala selain daripada bentuk, okay, korang kena tahu karakteristik, and selain karakteristik korang kena tahu application. Dan juga pengiraan lah, kalau ada pengiraan. Okay, pengiraan hanya untuk kanta. Okay, tak ada pengiraan untuk mirror. Okay, tak ada pengiraan untuk mirror, tak ada pengiraan. Tak ada kira-kira. So dekat sini kalau cikgu buat F, kanta dia takkan buat F. Dia takkan buat C, dia buat 2F.
Okay, kedudukan sama kalau belakang, kalau dekat 2F, kalau di antara, kalau dekat F, kalau kurang dari F. Ni sama. So karakteristik dia masih sama. Read, Risk, Rim, ni harap korang dah hafal dah ni. Boom, kalau tak hafal tu ulang banyak kali. Okay, lepas solat, lepas baca zikir kan, baca doa, kau ulang. Read, risk, rim, boom, boom, read, risk, rim, boom, boom. Okay, nyata songsang kecil, nyata songsang sama saiz, nyata songsang besar. Boom, maya tegak besar, maya tegak besar. Apa beza dia? Dua yang depan, maya tegak besar yang depan. Dia ni Satu cikgu, dia satu tu infinity. Yang mana infinity? Yang kat focal length. Betul kat focal point. Focal point. Okay, to infinity. So aplikasi, ingat tak aplikasi? Okay, kalau warna hijau tu apa aplikasi dia? Warna purple aplikasi dia. So untuk SPM yang suka keluar yang depan ni, yang depan sekali ni. Sebab yang depan sekali ni adalah magnifying glass. Kanta pembesar. Okay, yang depan sekali is magnifying glass, kanta pembesar. Even paper 1 SPM pun suka keluar kanta pembesar. Okay, paper 1 SPM pun suka keluar kanta pembesar. Kenapa cikgu tak tahu. Right, magnifying glass. Okay, kalau F ni, ini untuk Projector. kanta mata teleskop. Okay, kanta mata teleskop ni yang ni. Kanta mata teleskop. Kalau yang warna merah ni, ini projector. Projector. Kalau 2F mesin photostat. Okay, photostat. Dalam mesin photostat tu ada lens. So photostat dalam tu, tu pakai, maknanya dia punya jarak tu 2F daripada scanner tu. Okay, kalau letak kertas kat atas, dalam tu ada lens. Jarak antara lens dengan atas nak scan tu, jarak dia dah 2F. Okay, so warna hijau pula, ni untuk kamera. Right. Kalau satu lagi objek jauh lagi pun read juga. Tapi ni kita guna untuk kanta objek teleskop. But this one korang akan belajar lagi dalam teleskop lah. Teleskop. Okay, yang popular yang depan tu, yang zoom, kanta pembesar. So soalan yang kita nak jawab ni is kanta pembesar, magnifying glass. Okay. So ni yang dia nak suruh lukis, magnifying glass. Okay, so kalau untuk lukis ray diagram, cikgu cadangkan kalau lens, praktis dua benda. Satu, korang praktis untuk projector. Okay, cikgu ulang balik, praktis untuk projector. Kedua, praktis for this one. This is the most popular one. Magnifying glass, kanta pembesar. So kurang-kurangnya korang tahu lukis yang ini. Kita ambil yang popular. Kurang-kurang yang popular korang settle dah. Okay, so dekat sini 90 degree. Buat dulu normal line. Normal line kena ada. Sebab ingat macam cikgu ajar tadi, lukis kena ke normal line, tak boleh lukis ke lengkung. Okay, so ray diagram dia macam mana? So this is lens. So bila lens, cahaya akan tembus. Okay, cahaya akan tembus. So dia akan jadi macam ni. Cikgu pakai pen merah dulu. Right. Korang beritahu cikgu lukis ni betul ke tak? Betul ke tak? Salah. Tak. Kenapa salah? Sampai garisan normal line. Sama juga. Yang ini pun mesti sampai normal line. Okay, mesti sampai normal line. So dia kena ke normal line. Sentuh normal line, baru dia converge, ditumpu. Okay, ni baru ditumpu. Okay, kali ni dia tumpu, belakang ni yang korang tarik putus-putus. Belakang ni tarik putus-putus. Right. So ray dia, cahaya, lalu lens, convex lens, dia pass through and converge to F. Ditumpukan ke F. Converge to F. Okay. Ray yang kedua, cikgu pakai warna hijau. Lalu center of the lens.
center of the land. Lalu pusat kanta. Okay, center of the land. Straight. Anak panah dia ke bawah je, tak payah anak panah ke atas. Kenapa cikgu tak payah buat anak panah ke atas? Yang atas ni buat putus-putus je. Tapi cikgu tak buat anak panah. Kenapa cikgu tak buat anak panah? Kalau perasan tadi cikgu buat anak panah atas bawah. Tapi yang ni kenapa cikgu kata buat anak panah ke bawah je? Sebab ni lens. Sebab ini lens. Tadi Lalu speed. mirror tadi pantul. So dia pergi dia patah balik. Sebab tu kena 2 line. Yang ni tak payah. Ni buat 1 je. So dah sampai sini, image dia ni cikgu nak buat putus-putus ke buat penuh? Image ni cikgu buat putus-putus. Kenapa putus-putus? Sebab dia virtual. So virtual. Lepas tu benda yang nampak. Benda yang nampak dia punya anak panah tegak ke atas. So tegak, upright, Magnify. and size jadi besar, magnify. Maya tegak, kawan tegak, and then besar. Okay, magnifying glass. Okay, so next question is, Cikgu. Ya. Saya ada soalan macam kan ada virtual and real kan? virtual and real. Apa macam the real difference between dua tu? Macam Kalau untuk lens dia ada different lah. Different dia kalau macam ni virtual kan. Virtual image tu cannot be projected. Kita tak boleh nak pancarkan. semacam untuk projected dia kena real image lah. Kalau nak project kan dia mesti real image. Kalau kita nak okay. pancarkan mesti dia kena real image. Macam kamera kita boleh pancarkan real image. Kita projector boleh pancarkan real image. Okay, real boleh pancarkan. So the different kalau dia tanya apa maksud, mana tahu kan kalau dia tanya virtual, tapi tak pernah lagi lah. Tapi kalau dia tanya apa maksud virtual image. Okay, virtual image is image that cannot be projected. Okay, bahasa Melayunya image yang tidak boleh dipancarkan. Okay, X tu tak boleh, tak boleh. X tu tak lah, tak boleh dipancarkan. Okay, kalau real terbalik lah. Maksud dia terbalik. Real is image that can be projected. Image yang boleh. Tadi tak boleh, ni boleh dipancarkan. Macam magnifying glass. Kalau magnifying glass, korang nampak image dalam magnifying glass tu je. Dia tak boleh nak keluarkan. Okay, kita tak boleh nak pancarkan. Okay, so the next one is the focal length of lens is f. Okay, so dia tanya suggest a suitable position of the object, position to place the object to produce inverted. Kat mana dia boleh dapat inverted image? So ada beberapa tempat tadi boleh dapat inverted. Kat mana boleh dapat inverted? Akan kita belajar real Lebih dari F. real inverted same size, real inverted magnify. Okay, lebih dari F. More than F. Okay. More than F. Lebih jauh dari F. Okay, lebih jauh dari F. More than F. Okay, the object is placed more than F. Objek diletakkan jauh dari F. Okay, yang bawah ni aplikasi. Yang ini aplikasi dia adalah astronomical telescope. Okay, so ni teleskop. So teleskop ni untuk mungkin yang ni yang sekejap. Sempat ke ni? Sempat. Choose the full length, choose the full, okay. Sempat. Okay, so untuk teleskop, perkara pertama yang korang kena tahu, cikgu ringkaskan dekat sini. Okay, ni perkara yang wajib tahu lah. So kalau korang ada teleskop, pertama yang kita ada mata, yang dekat dengan mata kita panggil dia eyepiece. So eyepiece mesti tebal. Tika. Okay, kena tebal. Kenapa tebal? Bila tebal kita ada
focal length. Okay, focal point FE. FE tu untuk mata, mata eyes. Okay, focal length E ni lebih pendek. So power dia lebih tinggi. Right. And then untuk tengok objek, nak tengok bintang ke ni ke, pertama dia mesti besar dan nipis. Tina. Okay, tina, nipis. And dia punya focal length tu lagi panjang. Okay, so ini tengok objek, dia jadi FO, focal length for object. Lebih panjang, so mathematically power dia lebih rendah. Kenapa power dia lebih rendah? Sebab dia ada formula, Kantar ada satu formula, power is equals to 100 over F. So F panjang, power kecil. Low power. Okay. And then jarak antara lens perlu diletakkan. Okay, jarak antara lens tu, jarak dia between the two lens is FO plus FE. Okay. Jarak dia antara dua ni is FO plus FE. Tu perkara wajib yang korang tahu. And last sekali, ini benda fact tau, fakta. So bila fact, masalah soalan fact, kalau salah pilih, salah lah. Kalau soalan pilih. Macam ni bukan soalan pilih, ni soalan yang bagi cikgu ni agak mudah lah. Nanti kita tengok. Ada lagi soalan yang kena pilih macam bahagian B, bahagian C, ada soalan yang kena pilih. So, the next one is korang dah tahu dia punya karakteristik, the final image. Okay, the final image for telescope and microscope. Okay, final image sama. Teleskop, mikroskop, final image, image terakhir yang terbentuk sebab ni ada dua lens. So, image akhir dia adalah VIM. Teleskop, mikroskop, final image dia sama, VIM. VIM, virtual inverted. Ini je boleh dapat virtual inverted. Sepatutnya virtual kawan dia upright. Kan cakap kata virtual upright. Tapi teleskop, mikroskop dia special. Teleskop, mikroskop, VIM. So M ni apa? Magnify. Okay, so kalau bahasa Melayu jadi apa? Bahasa Melayu jadi apa? Virtual, maya, inverted, Songsang. and magnify besar. Okay, magnify besar. So tu dia perkara yang korang kena tahu. Right. So ni dia punya nota yang korang tahu lah. Asal teleskop je, ini perkara yang korang dah memang tulis siap-siap tahu. Oh ni tebal, nipis, panjang, finite image. Tebal, nipis, panjang, finite image. Benda yang wajib. Okay, so kita pergi kepada soalan. Last one for tonight. Okay, dia kata eyepiece. Ingat balik eyepiece. Eyepiece mata. Mata tadi pendek. Focal length pendek, power tinggi. Focal length pendek, power tinggi. So dia kata eyepiece 5 cm. Objective lens are used to build a simple astronomical telescope. Okay, the objective lens is chosen from. Dia nak pilih objective lens. So macam cakap tadi, objek kena ambil yang lagi panjang. Mata pendek, objek panjang. Mata pendek, objek panjang. Teleskop. Mikroskop korang terbalik kan? Kalau mikroskop, mata ambil yang panjang. Objek ambil yang pendek. Okay? Saya ulang balik. Teleskop, mata pendek, objek panjang. Mata pendek, objek panjang. Teleskop. Mikroskop, mata panjang, objek pendek. Okay, so dekat sini because teleskop, kita fokus on teleskop. So, dia nak ambil, dia ada focal length kat situ, 10, 10, 40, 40. So, dia minta magnification. So, dia bagi formula dah. FO bagi FE. So, lengkapkan table tu, FO bagi FE. So, FO dia 10, FE dia 5, 10 bagi 5, akan dapat 2 kali ganda. M2. Maksudnya, teleskop tu hanya boleh besarkan 2 kali ganda. Okay, yang ni pun sama, 10 bagi 5, 2 kali ganda. Okay, yang bawah tu 40 bahagi 5. So, korang akan dapat lagi besar, 8 kali ganda. 40 bagi 5, 8 kali ganda. So, kita mestilah nak ambil yang lagi besar magnification. So, 8 kali ganda. And next one is the diameter of objective lens. So, diameter objek tu yang ni tau. Diameter dia, nak bagi korang faham, diameter tu yang ni. Ni, tinggi ni. Ini dia punya diameter. Okay, so sama ada diameter dia 5, contohnya macam katalah ni
Ni cikgu kata ni 5 cm. Okay, ataupun kita ambil yang diameter dia dah nipis. Tapi diameter dia hanya 2.5. Nak ambil mana satu? Kita nak ambil yang mana? So kita ambil yang besar, diameter yang besar. Okay, so complete dah table dah. Okay, korang bagi tahu cikgu pula. Yang mana dua kanta yang hasilkan larger image? Larger image. Image yang besar. Okay. R dengan S. Yang larger image. Okay, R dengan S. Sebab apa R dengan S? Korang tengok apa? Magnification. Magnification. So R and S. Kenapa R and S? Bigger magnification. Pembesarannya besar. Okay. Choose the two lens that produce brightest image. Okay, brightest image bila banyak cahaya masuk. So banyak cahaya masuk kalau diameter dia besar. So kalau kata dia tanya, kalau contoh soalan dia tukar sikit, korang ambil bigger diameter. Why ambil bigger diameter? Bigger diameter kat sini is Q dengan S. Okay, kalau tanya kenapa bigger diameter? Bigger diameter, more light can be refracted or more light can enter. Okay, dia akan jadi produce brighter image. Image yang lagi cerah. Sebab tu kita ambil yang besar. So besar adalah Q dan S. Okay, Q and S. Reason, more light can be refracted. Ataupun more light can enter. More light can enter. Ya Allah, teruknya. The lens. Enter the lens. Okay. Lebih banyak cahaya boleh memasuki kanta ataupun boleh dibiaskan. Okay, last sekali, pilih mana yang paling sesuai. So yang ada kedua-dua ciri adalah S. 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 Itu dia punya contoh. Itu dapat. Right. So yang ni bawah ni total internal ni prism. Nanti sebab dia, tapi rasanya bawah dia akan ada soalan mirror. Okay, so settle lah dekat situ. Okay, belum masuk bahagian B lagi. Tapi ni tengok ni binocular. Okay, korang tengok ni just cikgu nak tunjuk Ini tahun 2011 nombor 8. Soalan dia total internal. Okay, ni 2011 nombor 8, soalan total internal. Lepas tu korang tengok sini ada binocular. Okay, nombor 8. So cikgu tunjuk kat korang soalan SPM tahun lepas. So soalan SPM tahun lepas titik kertas dulu, okey. Cikgu tunjuk soalan lepas bahagian AC. Okey, ni bahagian A. Kan bahagian AC. So korang dapat 2011 dia keluar dengan yang 2019 keluar. Korang tengok apa dia punya perbezaan, apa punya persamaan. Dia macam expect sebab korang tak pernah buat soalan lama, dia expect korang tak tahu soalan tu. So dia pun keluarkan 2019, 9 tahun kemudian. Okay, kejap cikgu scroll lagi, nombor 6. Cikgu scroll lagi. Okay, sikit lagi. Nombor 7, okay, sikit lagi. Istrika. Ni. Ini dia keluar tahun lepas bahagian B. So bahagian B dia tak buatlah gambar prism. Dia buat gambar yang prism jenis macam ni. So sebab nombor 9 mula-mula dengan compare. So dia buat comparison. Okay, dia bagi gambar pertama. Okay, ni ada, dia bagi tahu gambar pertama ni density sekian, refractive index 1.46 and then critical angle 43.2. Lepas tu gambar kedua dia bagi satu lagi prism yang lagi denser 2400, refractive index dia 1.5 instead of tadi 1.46, sekarang 1.5, lagi dense. Okey, lagi tinggi refractive index, lagi denser macam kita cerita tadi. Lepas tu ada critical angle. Dan korang tengok application. Application dia adalah binocular. Lebih kurang soalan tadi, binocular. Bezanya tadi dia duduk nombor 8, yang ni dia letak kat nombor issue, nombor 9. Ini tahun lepas punya soalan.
Nak tunjuk kat korang sebenarnya soalan dia sebenarnya sama je. Okay, sama je. Bila dia tanya apakah ciri-ciri kanta objek, objek mesti ambil yang nipis, diameter dia besar. Okay, nipis kenapa? Thinner longer focal length. Okay, lepas tu kenapa ambil diameter besar? Okay, diameter besar sebab korang nak more light can be refract. Okay, angle of prism cikgu dah pernah cerita mesti 45, 90, 45. Okay, supaya total internal reflection berlaku. Okay, and then characteristic of material used for the binocular. Badan dia nak buat apa? Plastik, ringan, benda-benda tu. Okay, tu yang dah masuk tahun lepas. Sebab tu cikgu kata dah masuk tahun lepas, tak expect dia keluar lagi tahun ni. So bolehlah, bukan abai, maksudnya bolehlah relax sikit study total internal tu. Okay. Okay, clear semua untuk sesi malam ni? Dapat? Okay. Baik. So cikgu ambil yang penting which is mirror dengan lens dulu. Lepas tu kita akan jumpa lagi hari Sabtu. Hari Sabtu kita akan buat lagi bahagian B dengan C. Kalau ada masa pula kita tengok balik total internal. Tapi kita ambil yang penting lah. Supaya sekurang-kurangnya kita dah cover all the subtopik yang ada. Okay, so ada sebarang soalan akhir nak tanya sebelum ni? Cikgu, Okay, ya. kan cikgu cakap tadi kan final teleskop dengan mikroskop kan dia virtual, inverted dengan magnify kan? Betul? Tapi dekat cikgu punya simple note tu dia tulis kalau teleskop read, kalau mikroskop Oh, okay. yang Cikgu faham maksud awak. Okey, yang teleskop cikgu tulis read tu, itu baru satu kanta. Satu kanta. Okey, cikgu tunjuk macam ni. Takut nanti salah faham pula. Mana ke light cikgu cari light kejap. Sebab takut salah faham nanti. Okey. So kejap cikgu tunjukkan. Cikgu risau kot salah faham je. So dia macam ni. So yang read tu itu satu kanta. Bila dia teleskop dengan mikroskop, dia ada dua lens. So bila dia ada dua lens, final image yang masuk cikgu final image tu yang terakhir sekali image dia macam mana. Okey, sekejap cikgu tunjukkan dia punya nota sikit. Ada gambar yang lagi jelas sikit kot supaya korang tak confuse yang tu. Okey. Yang read tu bukan final image tau. Read tu baru satu kanta. Maksudnya satu kanta lagi akan hasilkan image apa. Okay, kita ambil katalah tadi teleskop. So kita cerita teleskop. Ni cerita teleskop. Right, korang boleh tengok sini dulu. Ni teleskop. So dekat sini, yang pertama teleskop tengok objek jauh. So korang tengok yang belah kiri tu cikgu buat objek besar tu tinggi tu. Cikgu cuba buat objek tinggi jauh. Tapi sepatutnya bukanlah warna biru tu kat situ, sepatutnya dia jauh lagi. Faham Sepatutnya dia jauh lagi. So bila dia jauh lagi, maksudnya dia jauh daripada 2S. Apa dia punya image kalau jauh daripada 2S? Kita belajar tadi read, betul tak? So yang read tu yang warna merah ni. Warna merah which is the first image. The first image is read. Okay, dapat Ruqayyah? Yang tu first image to read. First image. Okay, the first image will be object untuk kanta mata. Okay, the first image yang warna merah tu jadi objek untuk kanta mata. Okay, maknanya warna merah ni duduk kat mana? Dia duduk dekat F. So bila duduk dekat F, apa final image untuk warna merah? So final image warna merah sepatutnya zoom infinity. Okay, final image warna merah tu adalah zoom infinity. So zoom infinity yang cikgu buat warna biru perlahan ni, ini zoom infinity. Zoom infinity. Okay, tapi yang cikgu kata Vim tu bukan banding dengan warna merah. Vim tu banding dengan objek pertama. Objek yang pertama, yang warna hijau ni, objek yang pertama bandingkan dengan last kali ni, image dia Vim. Dapat tak? Dapat. So yang cikgu kata read tu itu baru kanta objek. Objek je. Kanta objek. Tapi bila ada kanta mata, kanta objek campur kanta mata, image akhir dia Vim.
Sama juga dengan mikroskop. Satu lagi, mikroskop pun Vim. Ni mikroskop. Okey. Mikroskop, kita tengok mikroskop, kalau korang pernah pakai mikroskop, kita punya spesimen tu rapat dengan kanta. Okey, dia rapat dengan kanta. Rapat dengan kanta tu kat mana? Alamak, hilang pula. Astaghfirullahaladzim, mana pergi kau? Sabar. Sekejap Dia main acing nyorok. Okey. Ke situ pula dia. Sinilah ni ada. Okey. So kita ambil sini. Ni. Okey, ni untuk mikroskop. So untuk mikroskop pula, objek dia yang ni, cikgu tanda pakai warna hijau ni, objek dia. Objek kecil sebab mikroskop kan. Mikroskop benda kecil nak jadi besar. So, objek dia duduk kat situ, dia duduk di antara F dengan 2F. So, kalau F dengan 2F, apa image pertama dia? Image pertama dia akan jadi rim. Real Inverted Magnify. So, image pertama rim. Clear? Tu image pertama. Tapi image pertama, warna hijau, adalah objek untuk kanta mata. Sekarang ni, image warna hijau ni jadi objek untuk kanta mata. Dia duduk kurang dari F. So, bila dia duduk kurang dari F, apa dia punya final image? Final image dia akan jadi Virtual Upright Magnify. So, kita dapatlah final image yang ni. Virtual Upright Magnify. Okay. Maya tegak besar. Tapi kita tak bandingkan dengan yang warna hijau. Kita banding dengan yang mula-mula. So, kalau banding dengan mula-mula, anak panah ke atas. Finally, anak panah ke bawah. So, atas bawah, inverted. Okay. Lepas tu, size besar. Tapi kenapa virtual? Virtual sebab objek tu dengan final image tu duduk di side yang sama. Okay. Sebab tu dia kata Vim. So, tips dia yang korang perlu hafal, mikroskop and teleskop. Walaupun cara lukis berbeza, but the final image is Vim. Boleh? Oh, okay. Yang cikgu tulis kat nota, yang itu fokus on satu lens je. Kanta objek dia apa image, kanta mata dia apa image. Tapi bila gabung, final image dia Vim. Okay? Boleh Okay, Alright. thank you. So, korang fokus dekat teleskop teleskop. Cikgu, yang untuk teleskop tu, dia punya first image tu memang dekat infinity dekat F. First image, first image less than F. Kurang dari F. Teleskop. Teleskop dekat F. So teleskop je infinity. Teleskop infinity. Tapi infinity pun kan kira magnify juga. Magnify tapi infinity. So untuk mikroskop. Okay, good question. Cikgu suka korang tanya macam tu. So ada benda yang korang nak tanya. So good. Tu dia punya, itu yang ni lah. So tip dia yang dekat nota tu, itu image kanta pertama. Maksudnya kanta objek, apa image dia? Rim. Okay, rim macam tu. Tapi final image yang cikgu sebut Vim tadi, final image. Image akhir sekali. So image akhir sekali, Vim. Okay? Alright, so tu je untuk kelas kita malam ini. Selesailah topik awal. So kita ada lagi soalan kertas 2 yang kita nak bincang, tapi kita simpan dulu hari Sabtu. So hari Sabtu kita sambung. Maksudnya kita akan tengok lagi soalan yang macam contohnya bahagian B, bahagian C, apa yang nak kena buat, modify, macam mana nak pilih, yang tu kita akan fokus yang tu. Okay, so settle semua. Right, so kalau tak ada sebarang soalan, tu je sesi kita malam ni. Okay, apa Rais? Kalau yang Zoom meeting ni, cikgu kan buat recording kan? Betul. Kita orang boleh tengok balik ke? Boleh. Boleh. Nanti, recording ni cikgu akan edit, lepas tu hantar dekat email. Oh. Korang check balik kat email, korang boleh tengok balik. Okay. Alright. Okay. Ada lagi soalan lain? Sebelum tu kalau korang tak payah tunggu email cikgu pun tak apa. Bukan email video, email untuk bahan dengan kelas tau. Korang pergi kat website cikgu, login. Bila korang login, korang boleh login tu pergi belah kanan atas sekali, korang boleh login korang punya apa yang korang pernah beli, e-book, kelas, semua boleh download siap-siap dah.
daripada website. So tak payah tunggu email cikgu. Itu cara yang mudah lah, cara mudah untuk korang join the class. So tak payah tunggu email. Okay. Alright. Okay. Cikgu, Hmm. yang share F yang sama yang mana? Ya, sekali lagi apa? Yang? Kan macam teleskop dengan mikroskop. Ada satu yang macam dia share F yang sama. Lepas tu ada satu yang satu F je. Teleskop. 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 Oh. Yang mikroskop yang dia jarak tu. Mikroskop dia ada jarak. Apa sebab dia? Oh, sebab dia nak hasilkan dia panggil dia panggil benda tu normal adjustment. Itu cara nak susun untuk dapatkan image lah. Contohnya cikgu tunjuk balik ni mikroskop. Mikroskop dia ada jarak antara FO dengan FE ni ada jarak. Okey, dia ada distance, dia ada jarak. So antara kalau mikroskop, kalau kita nak susun kanta, dia tak boleh FO campur FE. Jarak tu lebih besar daripada FO campur FE. Tak silap cikgu, jarak antara dua kanta ni lebih kurang 5 cm kot. 5 cm ke 15 cm, something like that. Dia ada jarak dia ada certain distance dia kena letak. Okay. So kalau ni pula teleskop dia share satu F. So ini adalah F untuk mata, E. Okay, ni F untuk mata. Tapi sini juga F untuk objek. Untuk kanta warna biru ni, objek. Dia share. So bila dia share, panjang antara dua lens tu, jarak dia is FO plus FE. Sebab ni FO, FE, FO depan ni, jarak ni, FO. Belakang ni jarak FE. Itu kalau nak letak kanta lah. Okay, boleh yang tu? Boleh. Itu yang ada tu. Kalau yang bab teleskop, mikroskop ni korang memang kena ingat. Dia tak boleh ni. Korang kena cikgu cadangan kalau nak ingat kena tulis. Okay, tulis. Bila korang tulis, korang punya semua ni pakai tau. Semua sensor korang pakai. Mata mendengar. Sambil tulis tu cakap. Oh ni eyepiece longer, focal length. So bila korang cakap, tulis, tengok. So semua pakai. Visual pakai, auditory pakai, kinesthetic pakai. Lagi cepatlah faham. Okay, kena tulis. Kodok hafal dia tak boleh juga. Kena tulis. Okay, ray diagram kena lukis. Tu wajib. Okay. So any more question, Atika? Ada soalan tanya? Rais? Tak Ada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada, kita jumpa lagi last session untuk November. Disember nanti lah. Cikgu pun tak tahu lagi nak start bila. Tapi ada yang dah suruh start awal sebab ada balik sekolah 9 hari bulan 1. Awal lah. Siapa yang kena balik sekolah 9 hari bulan 1? Katanya ada kena balik sekolah 9 hari bulan 1 ambil trial. MRSM ambil balik 9 MRSM balik 9 hari bulan 1. So that's why yalah parent MRSM lah yang banyak tanya, suruh cikgu sambung terus. So tak payah tunggu sebab apa korang ada exam nanti balik. Okay, so tengok macam mana, cikgu mungkin rehat 2-3 hari kot after maknanya awal bulan November tu 2-3 hari tak ada lagi. 4 hari bulan baru kita start ke. Korang pun boleh relax dulu, tak ada terus di kelas kan. Okay, so kalau tak ada kita jumpa lagi hari Sabtu. Okay. Okay. Alright semua. Okay, terima kasih. Cikgu. Alright. Cikgu. Sama.